Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan A1 akan membuat satu pembentangan bagi kursus penghayatan etika dan peradaban bahagian 2 yang bertajuk Perintah Kawalan Pergerakan PKP Iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif politik, ekonomi dan sosial. Dalam erti kata lainnya, apakah iktibar yang kita boleh ambil daripada perintah kawalan pergerakan ini daripada segi politik, ekonomi dan sosial. Hai, saya Nurdiana Mustazah. Hari ini saya akan bentangkan tajuk Masyarakat Malaysia dan Perspektif Politik dan Lanskap Politik di Malaysia selepas kemerdekaan. Malaysia merupakan negara yang aman dari segi kestabilan politik. Malaysia juga merupakan negara yang terdiri dari berbilang kaum dan sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Menurut Furnival, sarjana pertama yang memperkenalkan konsep masyarakat majmuk di mana masyarakat yang hidup bersama dalam satu unit politik yang sama namun terpisah dengan setiap kumpulan masyarakat mempunyai agama, budaya, bahasa yang tersendiri. Secara umum, masyarakat di Malaysia terbagi kepada dua kumpulan utama, iaitu Bumiputera dan bukan Bumiputera. Orang Melayu, orang asli dan peribumi Sabah dan Sarawak merupakan masyarakat Bumiputera. Ia merupakan kumpulan terbesar dan membentuk 69.6% daripada keseluruhan penduduk Malaysia menurut Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2020. Dan masyarakat bukan Bumiputera pula merujuk kepada kaum Cina, India dan lain-lain. Kaum Cina membentuk 22.6% dari keseluruhan jumlah populasi dan India sebanyak 6.8% dan lain-lain seramai 1%. Sehingga tahun 2020, penduduk Malaysia dianggarkan terdiri daripada 32.7 juta penduduk dengan kadar pertumbuhan sebanyak 0.4% menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia 2020. Bagi topik untuk lanskap politik di Malaysia selepas kemerdekaan pula, pembentukan negara Malaysia dapat dilihat sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 lagi. Perlembagaan Malaysia digubal dengan tujuan bagi menyediakan kefahaman asas berkaitan etnik dan kerajaan. Kepentingan politik pada ketika itu terbagi kepada dua. Pertama, etnik dan faktor dan yang keduanya ialah Melayu harus mengawal kuasa eksekutif. Bagi melaksanakan sistem kerajaan yang bakal dibentuk, kumpulan etnik utama harus bekerjasama, tetapi parti politik yang dibentuk adalah berasaskan etnik. Dan perjanjian utama yang disebut dalam kontrak perlembagaan adalah a trade-off antara Melayu dan bukan Melayu, khususnya UMNO dan MCA, Malaysia Chinese Association, di mana kesannya persetujuan ini bukan Melayu diberi syarat kewarganegaraan yang lebih liberal. Sebagai balasan, bukan Melayu menerima kedudukan hak istimewa orang Melayu seperti yang termaktub dalam perlembagaan seperti bahasa, agama dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Perlembagaan Persekutuan dalam Artikel 153 menetapkan kedudukan istimewa orang Melayu dalam perlembagaan, di mana kedudukan istimewa orang Melayu ini termasuklah bahasa dan nilai-nilai simbolik seperti agama. Dan persoalan dalam negara yang berbilang bangsa, pembentukan negara bangsa akan menjadi semakin rumit jika sebarang pergolakan politik wujud. Dan dalam aspek politik, Malaysia adalah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Melalui sistem ini, rakyat akan memilih perwakilan melalui pilihan raya dan perwakilan ini akan berada di parlimen dan perwakilan ini merupakan ejen penting atau orang tengah bagi menyalurkan tuntutan dan permintaan rakyat kepada kerajaan. Dan mereka ini dipilih melalui pilihan raya. Oleh yang demikian, parti politik adalah elemen penting dalam sistem demokrasi berparlimen ini. Sekian.
Assalamualaikum semua. Kita berjumpa kali ini dengan topik hangat pada ketika ini, COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Apakah iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif politik? Sebelum ini, Saudari Nurdiana telah pun menerangkan mengenai konteks masyarakat kita di Malaysia dan landscape politik selepas kemerdekaan. Jadi topik seterusnya yang saya cuba ketengahkan ialah adakah Malaysia bersedia terhadap inovasi dari segi politik dan apakah etika dan peradaban dari perspektif politik di Malaysia ini semasa tempoh kawalan pergerakan. Inovasi politik. Apakah yang kita faham? Terma inovasi politik merupakan sesuatu yang baru dalam sistem politik dan demokrasi Malaysia. Inovasi bermaksud sesuatu yang baru diperkenalkan. Budaya inovasi menunjukkan kesediaan untuk berubah serta mencuba perkara dan cara baru dalam kehidupan. Contohnya, antara faktor utama yang menyebabkan berlakunya perubahan di Malaysia pada PRU ke-14 adalah kempen yang menonjolkan kejayaan pembangunan yang dibawa oleh kerajaan lama yang tidak begitu relevan lagi dengan perubahan pemikiran rakyat, khususnya dalam kalangan generasi muda yang lebih berpendidikan dan yang tinggal di bandar. Seterusnya, etika dan peradaban dari perspektif politik di Malaysia semasa tempoh PKP. International Crisis Group, sebuah badan pemikir di Belgium, berkata krisis pandemik COVID-19 akan memberi kesempatan kepada pemimpin kerajaan untuk meluaskan kuasa dan objektif mereka di peringkat antarabangsa dan politik domestik. Keputusan untuk menangguhkan pilihan raya, parlimen yang tidak berfungsi dan kawalan pergerakan ketika COVID-19 akan memberikan kuasa kepada kerajaan untuk bergerak lebih maju dari sudut kuasa politik tanpa semak dan imbang. Seorang ahli akademik daripada Universiti Harvard, Stephen Ward, berkata, beliau melihat COVID-19 bakal mencipta masyarakat yang mempunyai kebebasan terhad pasca pandemik. Kawalan kerajaan hari ini akan mewujudkan sebuah masyarakat yang terpaksa bergantung kepada pemerintah dan ia akan berlanjutan dalam tempoh yang panjang. Hujah-hujah ini membawa kita kepada satu persoalan utama. Adakah COVID-19 ini akan mengubah landscape politik Malaysia? Kemanakah destinasi Malaysia dalam aspek demokrasi dan ekonomi pasca COVID-19 ini? Adakah nilai kemasyarakatan akan dibentuk ke arah menyokong kerajaan autokratik? Kajian mendapati rakyat lebih menyalahkan ketidakstabilan politik sebagai punca utama mereka terpaksa berdepan isu sosio-ekonomi ketika ini berbanding penularan COVID-19. Pilihan Raya Negeri Sabah ke-16 telah dibuat ketika negara masih berdepan dengan serangan pandemik COVID-19. Persoalannya, adakah pilihan raya ini praktis dilakukan? Penganalisis menduga pilihan raya Sabah ini akan mengundang sesuatu yang negatif terhadap pembendungan penyebaran COVID-19 di negara kita dan ianya terbukti apabila kes baharu meningkat mendadak selepas PRU Sabah pada 26 September lepas. Apabila kes meningkat, PKP yang lebih ketat akan diambil dan impaknya adalah kestabilan sosioekonomi akan terganggu. Okey, untuk poinnya seterusnya, iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif ekonomi terhadap masyarakat. Masyarakat secara umumnya maklum berkenaan penularan coronavirus. Secara tak langsung, ianya telah mendidik masyarakat untuk lebih peka serta mengamalkan amalan yang lebih berkesan sewaktu tempoh PKP. Bagi menjana ekonomi setempat, masyarakat lebih cenderung untuk mengkomersialkan barang jualan secara atas talian. Jadi, platform jualan di atas talian ini dia sebagai medium yang paling berkesan untuk digunakan sebagai platform dalam memasarkan produk yang dilakukan di rumah. Antara perubahan amalan yang dapat dilihat dari sudut ekonomi dalam rangka masyarakat ialah dari penjanaan pendapatan isi rumah melalui kemahiran tambahan, bakat individu dalam menghasilkan produk bagi menjana pendapatan sampingan. Secara tak langsung, ia telah menggalakkan masyarakat untuk bertindak keluar dari zon selesa demi memastikan kelangsungan hidup keluarga dapat diteruskan. Selain itu, antara aktiviti masyarakat setempat dalam memastikan sesuatu komuniti masyarakat yang terkesan dengan PKP ini terbela, pihak kerajaan serta badan bukan kerajaan telah saling bantu-membantu dalam menyampaikan bantuan kepada keluarga yang terjejas.
So amalan ini telah membantu di kalangan masyarakat ini juga, yang merupakan usaha yang amat dituntut dan diberi perhatian oleh golongan yang berkemampuan. Jadi seterusnya, iktibar yang dapat kita lihat dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif ekonomi terhadap perniagaan. Perintah Kawalan Pergerakan telah memberi kesan yang tidak dijangka kepada semua pihak, sekaligus membentuk masyarakat yang memahami dan mengambil tindakan wajar dalam menangani situasi sebegini, terutama sekali dalam melaksanakan kegiatan ekonomi seperti perniagaan. So, etika amalan yang digunakan pakai dalam menjalankan operasi perniagaan telah berubah secara total dan disesuaikan dengan situasi semasa dalam usaha mencegah dan mengawal penyakit coronavirus. Sehubungan itu, bagi tujuan menjana ekonomi negara, kerajaan khususnya Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta Majlis Keselamatan Negara telah menggariskan panduan bagi menjalankan operasi perniagaan dengan lebih berkesan semasa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. So, perubahan etika ini menjadi norma baru yang perlu dipatuhi oleh semua kumpulan pekerja serta majikan atau pihak-pihak yang terlibat di dalam industri ekonomi. Okey, bagi operasi syarikat, kebenaran beroperasi dalam tempoh PKP adalah dengan memastikan bilangan pekerja yang hadir ke pejabat hanyalah sebanyak 50% bagi satu masa. Maknanya di sini kita digalakkan untuk bekerja dari rumah bagi mengelakkan kontak di antara pekerja di syarikat. So, ini merupakan satu amalan yang diamalkan oleh kebanyakan syarikat di Malaysia bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Majikan juga diminta untuk menyediakan alat saringan suhu badan serta saringan sebagai langkah keselamatan yang diwajibkan. So, bagi tempoh PKP fasa kedua pula, dapat dilihat bahawa penyediaan garis panduan yang berkesan oleh kerajaan serta bantuan kewangan kepada industri yang terjejas telah mula menampakkan kesan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, walaupun ianya agak perlahan. Okey, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Menurut satu statistik tidak rasmi iaitu laporan survei khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu pusingan 1 yang telah dilaksanakan secara atas talian oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tempoh 23 hingga 31 Mac 2020, di mana seramai 168,182 responden yang berumur 15 tahun dan ke atas telah menyertai survei ini. Laporan statistik tersebut menunjukkan kesan COVID-19 terhadap ekonomi dan individu seperti kesediaan menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan sepenuhnya, total lockdown dengan punca kewangan sedia ada, impak kewangan dalam menghadapi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan serta perubahan pola perbelanjaan keperluan harian sebelum dan semasa penularan COVID-19. Menurut laporan statistik ini juga berlaku perubahan bagi aktiviti makan di restoran makanan segera dan menonton wayang di panggung wayang, di mana kelompok pengguna lebih tertumpu kepada tidak melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut semasa penularan. Aktiviti membeli bahan mentah juga Aktiviti membeli bahan mentah juga untuk dimasak menunjukkan pola pembelian semasa penularan COVID-19 mula bergerak ke arah kelompok kekerapan kadang-kadang dan jarang-jarang berbanding sebelum penularan COVID-19. Oleh yang demikian, antara iktibar yang boleh diambil ke atas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam konteks perspektif ekonomi dengan merujuk kepada laporan statistik ini secara ringkas adalah individu perlu mengamalkan budaya menabung dan menyimpan serta berjimat cermat dalam membuat perbelanjaan harian dengan mengutamakan konsep keperluan berbanding kehendak. Selain itu, individu juga perlu bijak dalam memilih dan membuat perbandingan
apabila membuat pembelian produk atas dalam talian. Individu juga boleh mengamalkan konsep kos lepas sewaktu merancang dan melaksanakan perbelanjaan. Ini adalah sejajar dengan Sukatan Pelajaran Ekonomi Asas Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sehubungan itu, individu juga dapat mengambil pengajaran dengan mengekalkan tempoh bekerja semaksimum mungkin agar dapat mencapai jumlah simpanan kewangan untuk kegunaan jangka masa terdekat dan juga jangka masa panjang. Iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif sosial. Pada penghujung 2019, kemunculan penyakit yang dikenali sebagai penyakit coronavirus ataupun COVID-19 menyebabkan seluruh masyarakat dunia menjadi panik dan ketakutan kerana ia boleh menyebabkan kematian. Di antara langkah yang telah diambil dan menampakkan keberkesanan dalam mengawal jangkitan virus itu adalah kawalan pergerakan dan penjarakan sosial. Malaysia juga tidak terkecuali daripada berhadapan dengan senario sebegini. Di samping itu, jarak sosial dan penjagaan kebersihan menjadi agenda utama di negara ini sebagai usaha bersepadu untuk memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Semua aktiviti sosial dan kemasyarakatan yang biasa dilaksanakan sebelum ini terpaksa dibatalkan ataupun diberhentikan. Secara umumnya, apabila PKP dilaksanakan, semua aktiviti masyarakat dan sosial di negara ini berada di dalam keadaan statik. Namun, senario sebegini boleh memberi implikasi yang negatif dan kurang sihat kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara jika ia berlarutan dalam jangka masa yang lama. Antara implikasi negatif yang akan dirasai oleh masyarakat dan negara sekiranya fenomena PKP berlarutan ialah kesan psikologi, sosial dan emosi masyarakat. Selain itu, negara juga tidak akan terlepas daripada kesan ekonomi dan etika serta peradaban mengikut norma baharu. Susulan pandemik COVID-19 telah diberikan impak yang besar kepada seluruh penduduk Malaysia. Kerajaan juga telah memberi saranan untuk memakai penutup muka, mengamalkan sanitasi tangan dan kerap mencuci tangan menggunakan sabun, menjarakkan fizikal dan juga penjagaan kebersihan diri secara keseluruhan. Justru itu, keadaan telah menjadi rutin atau tabiat dalam kalangan sebahagian besar daripada masyarakat. Malah, anak kecil seusia 5 tahun juga mampu untuk mengamalkan semua ini yang menurutnya penting untuk membantu mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Impak etika dan peradaban daripada pandemik COVID-19 bukan sahaja tertumpu kepada politik dan ekonomi negara, malahan ia juga memberi kesan yang besar kepada aspek sosial. Penduduk Malaysia telah mengalami perubahan gaya hidup yang cukup drastik berbanding kehidupan sebelumnya seperti pekerjaan dari rumah, pendidikan, keselamatan, kebajikan, aktiviti keagamaan dan hubungan sosial. Untuk memastikan senario yang sedemikian tidak terjadi kepada masyarakat di negara ini, pelbagai prosedur operasi standard ataupun SOP baharu diperkenalkan kerajaan seperti SOP pembelajaran dan pengajaran, aktiviti sosial, keagamaan dan juga perkahwinan. Semua kaedah yang diperkenani merupakan satu fenomena yang baharu kepada masyarakat di negara ini. Budaya berjabat tangan yang menjadi amalan sebelum ini telah digantikan hanya meletakkan tangan di dada seperti tanda hormat tanpa memerlukan sebarang sentuhan. Majlis pernikahan yang sebelum ini memerlukan bakal pengantin dan jurunikah serta ahli-ahli keluarga berada di tempat yang sama sudah tidak menjadi amalan semasa PKP dilaksanakan. Dengan ini saya serahkan pada rakan kumpulan saya yang seterusnya iaitu Encik Kamarudin. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Apa khabar? Saya harap saudara-saudari sihat walafiat hendaknya. Pada hari ini saya akan membincangkan kesan-kesan sosial akibat daripada COVID-19. Sebelum ini saudari Sarah Jasmine telah pun sedikit sebanyak menyentuh kesan sosial dari sudut etika dan peradaban di negara kita. Justru itu saya akan menambah sedikit isu lagi terhadap kesan sosial dan keselamatan masyarakat amnya. Umum telah mengetahui bahawa pandemik ini telah banyak merenggut nyawa dan membebankan rakyat kita. Bantuan telah disalurkan kepada rakyat adalah bersifat sementara ya tuan-tuan, untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang amat sukar ini. Yang lebih penting ialah bagaimana kita semua dapat keluar daripada krisis dan memulihkan keadaan kesihatan rakyat dan ekonomi negara kita dengan kadar yang segera. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini, kejayaan kita memerangi COVID-19 dalam fasa pemulihan ini adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Ia bergantung pada kesedaran kita, sikap kita dan amalan kita. Dalam pada itu, kerajaan telah memperkenalkan SOP sosial untuk kita amalkan oleh semua masyarakat, yang mana ianya telah menjadi suatu amalan baru dalam masyarakat kita. Oleh itu, norma baru tersebut mesti diteruskan, tuan-tuan. Jangan kerana COVID-19 semakin berkurang, kita tidak lagi memakai pelitup muka dan tidak lagi mengamalkan penjarakan sosial. Ini adalah salah, tuan-tuan. Ya? Seterusnya, masyarakat telah disarankan oleh kerajaan supaya elakkan berjabat tangan. Keadaan ini menjadi satu amalan baru. Ya? Pelitup muka, penjarakan sosial dan juga berjabat tangan telah menjadi satu amalan baru di kalangan masyarakat kita. Saudara-saudari sekalian, dalam aspek norma baru ini boleh juga dilihat dari sudut pembelajaran di sekolah. Sistem pelajaran kita adalah satu sistem klasik yang mana semua student, pelajar-pelajar dalam kelas, tetapi akibat daripada COVID, sistem pelajaran kita adalah pengajian dalam bentuk ODL, online distance learning. Okay? Jadi sedikit sebanyak sudah pasti ianya mempunyai impak positif dan negatifnya, sudah tentu. Ya, saudara-saudari sekalian, walau bagaimanapun ia menjadi suatu norma baru dalam aspek pembelajaran masa kini. Seterusnya saya akan menyentuh sedikit sebanyak kesan keselamatan dari segi keselamatan sosial akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Demi keselamatan sosial, kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi memastikan rakyat hidup selesa dan terjamin. Dan di antara langkah-langkah tersebut adalah nombor 1, kerajaan telah mempertingkatkan pelaksanaan saringan kemasukan warga asing di pintu masuk antarabangsa dan sempadan negara dengan mengadakan kawalan-kawalan yang begitu ketat. Nombor 2, kerajaan juga telah meningkatkan bilangan hospital-hospital di setiap negeri. Dan yang ketiganya, mengadakan kolaborasi dengan hospital-hospital swasta bagi mempertingkatkan lagi tahap kecekapan. Yang keempat, saudara-saudari sekalian, kerajaan juga telah mengenal pasti sebuah hospital, iaitu Hospital Sungai Buloh, sebagai hospital khusus bagi mengawal COVID-19 serta memperkenalkan setiap negeri sebuah hospital yang khusus mengawal, memantau penyakit COVID-19 ini. Yang kelimanya, mengadakan sekatan perjalanan keluar negara. Mengadakan sekatan perjalanan keluar negara dan juga dalam negeri yang diisytiharkan zon merah. Ini adalah untuk menyelamatkan rakyat, menyelamatkan daripada pandemik berjangkit antara satu sama lain.
Seterusnya, bagi memastikan keselamatan sosial dan bekalan makanan mencukupi, kerajaan telah memantau mana-mana kapal perdagangan yang berlabuh di sekitar perairan Malaysia dengan mengadakan kawalan yang rapi. Seterusnya, kerajaan telah mengadakan propaganda melalui media sosial, media massa, supaya rakyat sentiasa menjaga kesihatan dengan menghindari dari semua perhimpunan, termasuk mengawal kerajaan mengawal sebarang bentuk mesyuarat antarabangsa dalam negeri di mana-mana sekalipun, mengawal juga acara sukan, perhimpunan sosial dan juga perhimpunan keagamaan. Dan akhir sekali, kerajaan juga telah memastikan kadar jenayah dikawal dengan rapi dan memastikan keselamatan sosial terjamin. Oleh itu, sekian daripada saya dan saya serahkan kepada kawan saya seterusnya untuk kesimpulan kesan daripada COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung melalui kajian yang dibuat berdasarkan tajuk laporan kertas kerja perkumpulan ini. Terdapat perkara yang boleh dirumuskan seperti usaha-usaha yang telah diambil oleh semua pihak, terutama frontliner sewaktu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dalam inisiatif untuk mencegah dan mengawal penularan penyakit coronavirus 2019. Ini perlu dihargai secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat dengan mematuhi segala peraturan dan garis panduan yang diumumkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, semua masyarakat juga perlu akur dan lebih bertanggungjawab terhadap satu sama lain sewaktu menghadapi dugaan pandemik yang melanda seluruh dunia ini bagi mewujudkan satu etika dan peradaban yang baru. Baiklah, sampai di sini saja pembentangan kami pada hari ini daripada kumpulan A1, Fakulti Undang-Undang Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian, Tugasan 2, Pembentangan, Perintah Kawalan Pergerakan PKP, iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif politik, ekonomi dan sosial bagi memenuhi sebahagian keperluan untuk kursus CTU 556 Penghayatan Etika dan Peradaban Bahagian 2, Semester 2, Sesi 2, 2019-2020. Sekian saja daripada kami. Sehingga berjumpa lagi dan salam hormat. Take care and stay safe. #kita jaga kita.